Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan saya, Cikgu Hafizi, kita akan teruskan pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 6, Unit 1 iaitu Penghasilan Projek. Okey, seperti sedia maklum sebelum ni, kita dah belajar mengenai PVC, perspek dan juga alatan dan juga bahan pengikat. Okey, jadi untuk pelajaran hari ini kita akan teruskan dengan sistem asas elektromekanikal. Okey. Jadi kita teruskan, awak boleh buka buku teks muka surat 8. Okey, buku teks muka surat 8 kita tengok tentang sistem asas elektromekanikal. Okey. Okey, mari kita tengok. Okey, pada tahun 5, kamu telah mempelajari sistem asas elektromekanikal. Kamu telah mengetahui bahawa mesin ringkas seperti gear boleh digerakkan oleh motor. Motor memperoleh kuasanya daripada tenaga elektrik. Okey, sistem elektronik pula digunakan untuk mengawal dan mengendalikan sistem elektromekanikal. Okey, jadi mesin ringkas, sebutan mesin ringkas seperti gear boleh digerakkan oleh motor. Motor ni adalah satu alat di mana dia boleh mengubah tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Okey. Okey, jadi mengubah tenaga elektrik kepada pergerakan senangnya. Okey, mengubah kepada pergerakan. Motor memperoleh kuasanya daripada tenaga elektrik yang cikgu cakap tadi. Dia dapat kuasa daripada tenaga elektrik dan diubah kepada tenaga kinetik. Okey, sistem elektronik pula digunakan untuk mengawal dan mengendalikan sistem elektromekanikal. Okey, maksudnya dekat dalam bukannya setakat elektrik saja tapi menggunakan elektronik juga. Elektronik digunakan untuk mengawal. Dia menggunakan untuk mengawal dan mengendalikan sistem elektromekanikal. Contohnya macam gear lah, kita ada gear 1, gear 2, gear 3 kan. Macam tu. Jadi ada sistem elektronik yang mengawal tu, nak laju ke nak slow ke, macam tu. Okey. Produk yang menggunakan elektromekanikal seperti mesin pengisar ais, mesin pengadun, pintu pagar automatik dan basikal elektrik tidak akan dapat berfungsi tanpa asas elektromekanikal. Asas elektromekanikal terdiri daripada 3 sistem pergerakan. Okey, nanti kita akan belajar 3 sistem pergerakan elektromekanikal. Okey, jadi contoh macam alat-alat yang telah disebut dekat sini tak dapat berfungsi dengan baik sekiranya tanpa asas elektromekanikal. Okey, elektromekanikal ni maksudnya gabungan antara elektrik dan juga elektronik. Okey. Okey, jadi mari kita tengok asas elektromekanikal yang pertama. Okey, asas elektromekanikal yang pertama ialah motor dan juga gear. Okey, ini adalah gear yang ada gerigi ni. Dan ini adalah motor. Jadi gabungan antara dua benda ni akan berlakunya elektromekanikal. Okey, jadi perubahan daripada tenaga elektrik akan masuk dekat motor. Dan tenaga motor ni akan menukarkan kepada gerakan dan gerakan ni akan tukar kepada gerakan lain, akan tukar pada ganda tayar. Macam contohnya sekarang ni adalah contohnya kereta dash lah. Okey, contoh seperti kereta dash ni. Jadi dia mengubah daripada gerakan motor ni kepada sini dan gerakan gear ni akan menggerakkan gear dekat ganda ni. Ganda ni akan menggerakkan tayar. Ini adalah paling asas elektromekanikal lah. Dan juga yang ni pun sama. Motor dan gear dalam mesin pengisar ais. Okay, ini adalah motor dan motor ni menggerakkan yang pusing ni. Selain kita boleh gerakkan pakai tangan secara manual, kita boleh menggunakan tenaga elektrik. Kita cuma tekan switch dan dia akan berpusing. Ais ni akan berpusing dan akan kisar ais dekat bawah ni. Ini adalah sistem asas elektromekanikal yang mudah. Okey, kita tengok. Okey, yang kedua kita tengok muka surat 9. Okey, sistem elektromekanikal asas yang kedua adalah motor, takal dan tali sawat. Okey, tali sawat ini adalah tali sawat. Ini adalah motor. Ini adalah motor, ini adalah tali sawat dan ini adalah takal. Takal ni dibandingkan dengan gear, dia tak ada gerigi, banyak-banyak gerigi yang keluar macam tadi. Okey, dia tak ada gerigi keluar. Tapi dia maknanya tali sawat ni lekat dekat sini. Nanti tali sawat ni memindahkan gerakan daripada gear kecil ke gear besar lah biasanya. Tengok macam dekat dalam ni. Kita besarkan sikit. Okey, tengok macam dekat dalam ni. Dia memindahkan daripada motor, gancu takal kecil ni. Takal kecil ni digunakan untuk menggerakkan takal yang besar ni. Dan takal besar ni menggerakkan yang ni dan dia akan gerakkan semua ni. Contohnya ni. Ini adalah takal dan tali sawat. Tali sawat ni bukan dibuat daripada besi ke apa ke, tapi dibuat daripada getah lah biasanya. Biasanya dalam penggunaan kereta kalau
Tak silap cikgu untuk kipas. Untuk kipas dekat enjin kereta menggunakan tali sawat ni. Dia kadang-kadang tu kalau ada bunyi macam bunyi tikus orang kata kan. Itu maknanya tali sawat dah loose. Okay. Samalah itu biasanya penggunaan dekat dalam kereta. Dan juga dekat dalam mesin. Tengok dekat dalam ni. Kita ada mesin. Menggerakkan tali sawat ni menggerakkan takal. Motor ni menggerakkan takal. Dan takal menggerakkan takal yang lagi besar. Okay. Dia memindahkan pergerakan daripada motor ke sini dan ke sini. Okay. Ini adalah salah satu contoh motor, takal dan tali sawat. Okay. Untuk yang ketiga adalah motor, gegancu dan rantai. Ini adalah yang paling biasa kita nampak lah. Biasa paling awak pakai sebab kebanyakan daripada awak cikgu tahu memang ada kebanyakannya ada basikal. Okay, ada basikal dan juga biasa tengok motosikal biasanya. Okay, jadi apa yang dipakai dekat sistem diorang ni, sistem motor dan juga basikal ni, kita ada motor, gegancu dan juga rantai. Gegancu ni dalam bahasa dia, dalam bahasa kita panggil adalah sprocket. Sprocket kan. Kita sebut ini adalah sprocket tapi dalam bentuk plastik lah. Biasa sprocket yang kita tengok dekat basikal adalah sprocket besi kan. Okey, jadi ini adalah motor, sama juga kita menggunakan motor. Motor ni fungsi utama dia adalah untuk macam cikgu cakap tadi, mengubah tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Okey. Jadi dia mengubah daripada motor ni dia pusing, lepas tu kena dekat gegancu yang kecil ni. Gegancu yang kecil, lepas tu dia kena dekat rantai, dan rantai memindahkan kepada gegancu yang lebih besar. Okay? Jadi macam dekat basikal ni lah, kita kayuh dekat sini, yang dia pusingkan tayar belakang ni. Jadi bila tayar belakang bergerak dan basikal ni boleh bergerak. Ini adalah asas elektromekanikal yang mudah. Macam ni contohnya adalah contoh basikal elektrik lah. Okay, contoh basikal elektrik. Jadi bila kita tekan, bila kita pusing dekat atas ni je, motor dekat sini pusingkan gear ni. Jadi kita tak perlu kayuh pun. Kadang-kadang kita tak perlu kayuh pun. Kita boleh gunakan tenaga elektrik untuk menggunakan ni. Okey, contoh yang lain adalah seperti mainan ni. Ataupun ini adalah contoh asas pada contoh kereta kebal lah. Kita nampak kereta kebal. Kereta kebal ada rantai juga. Tayar dia menggunakan rantai. Kan? Macam ni juga. Jadi memindahkan daripada sini. Ada motor dekat sini. Motor ni pindahkan kepada ni. Dan pindahkan kepada tayar belakang. Tayar yang besar dekat belakang. Bukan tayar lah. Gegancu yang besar dekat belakang ni. Ini adalah 3. Motor, gegancu dan juga rantai. Motor, gegancu dan juga rantai. Okey, kamu tentu pernah melihat kren pembinaan. Sistem asas elektromekanikal yang manakah digunakan pakai pada kren tersebut. Agaknya yang mana satu digunakan pada kren. Cikgu rasa yang digunakan dekat kren adalah motor, takal dan tali sawat. Okey, bergantunglah, mungkin ada yang, tapi biasanya penggunaan kren kita gunakan motor, takal dan tali sawat tu tinggi. Dia ada macam takal. Okey, takal dekat atas. Okey, kita tarik. Okey, jadi itu saja pelajaran untuk hari ini. Mungkin awak boleh layari internet untuk mengetahui tentang sistem elektromekanikal yang digunakan pada kren pembinaan. Okey, awak boleh carilah dekat dalam internet lagi tentang elektromekanikal yang cikgu cakap ni. Okey. Jadi untuk tugasan awal hari ni, cikgu akan sediakan Google Form dan cikgu akan buat soalan. Cikgu akan buat soalan quiz dekat dalam Google Form. Cikgu nak awak jawab dekat dalam soalan quiz tu dan tekan submit. Okey. Itu saja pelajaran untuk hari ni. Sekian saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.